Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan Cikgu Mahiran ya untuk meneruskan pembelajaran siri ketiga Sejarah KSSM Tingkatan 5, Bab 5, Pembentukan Malaysia. Kali ini kita akan memberi fokus kepada 5.4 langkah pembentukan Malaysia. Cikgu harapkan di akhir pembelajaran ini nanti anda semua dapat menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Kita lihat dahulu ya pengenalan untuk subtopik ini. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Sokongan ini membolehkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menggerakkan usaha membentuk Malaysia. Pelbagai cara dilakukan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia, antaranya termasuklah mengadakan lawatan ke negeri-negeri yang terlibat, penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia atau JSKM, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Kabul dan juga Jawatan Kuasa Antara Kerajaan atau JAK. Kita lihat siri lawatan para pemimpin negara dalam proses pembentukan Malaysia. Pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini bertujuan meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Kemudian, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung Jugah Anak Barieng, Donald Stephens dan Datuk Mustafa Datuk Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Pada November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah. Kemudian, lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini menunjukkan terdapatnya kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Kita lihat cara kedua untuk merealisasikan usaha pembentukan Malaysia melalui penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM. Baik, Malaysia Solidarity Consultative Committee MSCC atau dikenali juga sebagai Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Mesyuarat JSKM diadakan sebanyak 4 kali iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Donald Stephens telah dilantik menjadi pengerusi JSKM. Dalam mesyuarat kedua, JSKM membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Jawatan kuasa ini memainkan peranan penting dalam memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan dan mendapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. JSKM turut dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau JPPM. Kita nak melihat apakah tujuan penubuhan JSKM ini. Pertama sekali untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Kedua, menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Ketiga, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Keempat, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Dan akhir sekali,
memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepat pembentukan Malaysia. Jadi apakah dia aktiviti penghebahan itu? Ya, contohnya seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Cara ketiga, dengan mengadakan referendum Singapura. Terlebih dahulu kita cuba fahami maksud referendum. Ya, referendum merupakan pungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu dasar politik dan sebagainya. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Satu referendum diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 menyatakan bentuk pilihan Singapura untuk menyertai Malaysia. Keputusan referendum telah mendapati bahawa rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini telah membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Rundingan London. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Suruhanjaya Cobalt. Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962. Suruhanjaya Cobalt mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu, di mana Lord Cobalt telah dilantik menjadi pengerusinya. Ahli-ahli Suruhanjaya ini terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Muhammad Ghazali Shafi'i dan Wong Pao Ni. Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan yang terdiri daripada 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Menjelang bulan Jun 1962, Suruhanjaya Cobalt menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Antara kandungan laporan Suruhanjaya Cobalt ialah 1. Menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Kedua, mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baharu. Dan akhir sekali mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Usaha merealisasikan pembentukan Malaysia seterusnya ialah melalui pembentukan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan atau JAK. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JAK pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Penubuhan JAK bertujuan menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan. Timbalan pengerusi ialah Tun Abdul Razak Hussein. Wakil Sarawak ialah Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung Jugah Anak Barieng, Pengarah Montegrai, Ling Beng Siu dan Chia Chin Sin. Wakil Sabah terdiri daripada Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan,
Datuk Mustafa, Datuk Harun, Donald Stephens dan Koo Siak Chew. JAK mempunyai 5 jawatankuasa kecil iaitu Perlembagaan, Kewangan, Perkhidmatan Awam, Perundangan dan Kehakiman serta Organisasi Jabatan. Jawatankuasa ini telah mengadakan mesyuarat pertama di Jesselton, Kota Kinabalu, Sabah pada 30 Ogos 1962. Mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 September 1962. Jawatankuasa ini mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Antara 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang menjadi teras utama dalam perlembagaan termasuklah 1. Islam ialah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. 2. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. 3. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. 4. Dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Dan kelima, kuasa imigresen terletak di bawah Kerajaan Persekutuan tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari 5.4, langkah pembentukan Malaysia ialah pelbagai langkah diambil bagi merealisasikan pembentukan Malaysia. Langkah ini melibatkan semua pihak sama ada pemimpin mahupun rakyat. Sikap toleransi yang ditunjukkan perlu diamalkan oleh generasi muda bagi menjamin kesejahteraan negara. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.